Dia berpuasa selama 30 hari. Jumlah keseluruhannya adalah 30 hari. Jadi jumlah ini selama 9 tahun ni baginda SAW sempat berpuasa. 9 tahun sempat baginda Rasulullah SAW puasa. Maka kita tengok dari sudut rukun-rukun pada minggu lepas, rukun ibadat puasa ni yang pertama sekali kita sebut pada minggu lepas, niat lah. Niat. Yang pertamanya niat. Dan yang keduanya pada malam ni yang kita nak sebutnya, iaitulah rukun yang kedua, meninggalkan makan dan minum dan jima dan menyahajakan mutah dan mengeluarkan mani dan memasukkan sesuatu ke dalam rongga dan segala yang membatalkan puasa. Itu rukun kedua. Mana rukun kedua ni meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Makan batal puasa, minum air batal puasa. Semua orang tahu puasa ni makan minum tinggal. Itu tinggal belaka. Termasuk berjima ataupun sengaja pergi mutah. Ada tai kucing yang kita tak boleh nak pergi dengan tai kucing ni. Maka kita terbang pergi menyebabkan mutah, saja jadi mutah, maka boleh menyebabkan batal lah puasa kita. Mengeluarkan mani, dan memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan segala yang membatalkan puasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul ghaizul abyadu minal ghaiz, minal ghaizul aswadi minal fajr. Dan makan oleh kamu dan minum oleh kamu hingga nyata bagi kamu benang yang putih daripada benang yang hitam daripada fajar. Artinya hingga berbeza bagi kamu waktu tu, masa tu, siang dengan malam. Kena tahu beza antara waktu siang dan malam. Gelap yang tinggal daripada malam dan cahaya fajar. Mana boleh makan apabila waktu masuk waktu berbuka ni. Kita boleh makan apabila masuk waktu berbuka. Baru boleh kita makan. Jalan menunjukkan ini ayat bahawa tiada diharuskan makan dan minum pada siang hari, kerana menjadikan ia akan kesudahan harus makan dan minum itu naik fajar. Maka difaham daripadanya bahawa makan dan minum kemudiannya tiada harus dikias dengan makan dan minum itu sampai mata benda ke dalam rongga. Maknanya kita masuk ke dalam rongga tu, makanan kita tu, dia dah boleh menjadi batal puasa kita. Boleh menjadikan batal puasa kita. Baginda Rasulullah SAW sabda, balik fil madmati wal istinsyaki illa an takunu shaimah. Artinya bersangatan olehmu pada berkomo-komo. Komo dah lalu. Kakak komo musim panas ni dak komo, bulan dak puasa ni. Masuk je bulan puasa, ia buat komo. Nyakit buat komo, wahi komo dengan nyakit wahi ludah helio. Ludah helio jangan tebang ludah dengan terawa. Tak boleh. Kita ludah dengan terawa tak boleh. Bagi kita saya saja point wah air dia. Jadi kalau menyebabkan dia jadi kotor, tak boleh kau kita buat perkara ni. Baik, komo doa lalu dan memasukkan air ke dalam hidung melainkan bahawa ada engkau puasa. Maka jika tiada, batal puasa dengan masuk air ke dalam rongga dengan sebab mubalighah. Nescaya tiada dilarang daripada mubalighah pada berkomo-komo dan memasukkan air ke hidung. Masukkan air ke dalam hidung. Jadi masuk air dalam hidung ni, kita masuk air dalam hidung untuk ambil air semayang. Untuk ambil air semayang, sekadar ambil air semayang. Jangan berlebih-lebihan, kerana boleh menyebabkan air tu masuk sampai ke dalam rongga kita, atas daripada hidung kita ni. Macam orang swab test tu, swab test air kena dah swab test tu. Mana swab test ni dia buat masuk kapas dia tu yang ada gel tu, bukan sini, ni atas ni. Mana boleh tahan juga boleh tahan juga.
Air itu bila sampai masuk ke dalam rongga boleh menyebabkan batal puasa. Boleh menyebabkan batal puasa. Baik, kemudian rukun yang ketiga orang yang berpuasa. Rukun yang ketiga orang yang puasa. Maknanya rukun ketiga ni kita kena puasa. Rukun ketiga. Baik, segala syarat sah puasa yang pertama sekali dia kata Islam. Syarat sah puasa ni yang pertama sekali Islam. Mesti orang kata Islam. Kalau dia murtad puasa, tengah puasa tiba-tiba tengah hari murtad keluar Islam, batal lah puasa dia. Dah tidak dinilai dah puasa dia itu. Orang murtad ni. Orang murtad ni apabila dia puasa, dia murtad keluar Islam tengah hari ke ketika puasa, maka secara automatik puasa dia tu batal. Dah puasa ni mesti orang Islam lah. Ada kawan kita tu, setengah daripada kawan-kawan kita ni bukan Islam. Dia ni mungkin barangkali daripada orang Buddha. Buddha. Orang Buddha ni pun dia puasa. Time kita puasa, di universiti ke di mana-mana pun, time kita puasa, dia puasa. Baik malu kita nak puasa kau. Petang kita buka juga sama kita. Walaupun dia puasa, dia tidak dinilai puasa dia. Lapar saja, belepeng saja. Tak ada nilai puasa dia. Nilai puasa kita ni puasa ni ada nilai, ada kelebihan dia, kita puasa. Rasulullah SAW sebut bahawa orang puasa ni, antara kelebihannya mulut dia ni bau harum lebih daripada kasturi bau. Doa orang yang berpuasa ini Allah Ta'ala makbul doa ni. Doa-doa yang kita baca. Sebab tu bulan Ramadan ni kita puasa, jangan puasa makan minum je. Bukan puasa perut kita aja je. Puasa mulut kita, puasa mata kita, puasa telinga kita, puasa kaki kita, dan kita puasa tangan kita. Anggota tubuh badan kita ni semua kena puasa. Itu martabat puasa. Jangan kita puasa hanya perut, lapar saya saja semata-mata, rugi. Rugi. Orang yang rugi ni ialah orang yang berpuasa tapi dia tahan lapar je. Perut je kepeh, tapi dosa gemuk. Maknanya dosa ni gemuk. Dosa banyak. Pasal apa dia tak puasa mata dia? Tengok perkara-perkara yang dilarang. Telinga dia dengar perkara-perkara yang tidak baik. Dengar orang ngupak, kita tak ngupak, kita tukar dengar je dia. Dia susah juga kalau menjadi pendengar yang hebat ni. Terlalu mendengar sehingga ngupak orang pergi dengar kat bulan puasa. Pendengar yang hebat. Pendengar ni mesti dengar hak molek-molek. Mulut kita jaga. Jangan duk cekata kok se kok dang. Ikut sedap mulut kita nak kata. Allah Ta'ala beri mulut pada kita ni, dia suruh jaga mulut kita. Bukan dia suruh mulut kita ni kita bercakap benda-benda yang tidak berfaedah. Dia cakap benda-benda yang baik, benda-benda yang mendatangkan faedah. Mulut ni guna dia untuk baca Quran. Bulan Ramadan ni bulan yang kita kena banyak baca Quran. Kita berzikir, kita berbaca Quran, kita banyak menyebut perkara-perkara yang baik-baik. Kita buat perkara-perkara yang mendatangkan faedah mulut kita ni. Bukannya kita buat mulut kita ni perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Mulut kita. Apa lagi? Telinga kita sebut dah. Tangan, kaki kita. Kaki kita berjalan tepat baik-baik. Jangan masih ada lagi bulan Ramadan ni. Mari tidak hampir dah dalam lebih kurang hampir 2 minggu lagi dah. Dah sampai 2 minggu dah kita nak masuk Ramadan ni. Masih ada lagi kaki kita ni hak sibuk pergi tempat-tempat hak tak berfaedah. Ada golongan ni. Kita harap golongan-golongan ni sedar. Ramadan yang datang ni kita buat yang terbaik kerana inilah mungkin barangkali Ramadan yang terakhir bagi kita. Sebab tu saya kata Ramadan ni kita buat persediaan biar betul-betul bersedia. Biar kita hadam tentang Ramadan. Kita pergi Mekah ni boleh kita pergi duduk belajar berminggu-minggu. Bertahun kita duduk belajar nak pergi Mekah. Sedangkan pergi Mekah ni kita buat ibadat bukannya lama. Hanya 4 hari saja. 4-5 hari saja kita ambil masa. Tak lama pun. Nak pergi ke Muzdalifah, pergi ke Mina. Kita wukuf.
kita melontar, kita sa'i, kita tawaf. Ya. Tu habis tu habis. Tapi Ramadan ni kita nak masuk tempoh 29 hari, bukan masa tempoh yang sedikit. Tempohnya yang terlalu lama. 30 hari, 29 hari kita puasa. Macam-macam dia akan berlaku. Macam-macam dia yang akan berlaku pada Ramadan ni. Dan orang yang berpuasa ni juga, dia bukan sekadar dia tahan apa, bukan tahan kaki dia, mata dia, telinga dia, segala-galanya dia tahan. Bahkan dia mesti menambah ibadat dalam Ramadan ni. Tambah ibadat. Banyakkah baca Quran, banyakkah sembahyang sunat. Ni perkara-perkara yang dia mesti buat. Mesti dia buat. Sebab tu syarat sah ni, dia ni mesti orang yang puasa ni suci dia ni daripada haid dan nifas. Sepanjang hari suci dia. Sebab dia nak buat ibadat lain. Nak buat ibadat puasa kena suci. Nak buat ibadat baca semayang kena suci daripada haid dan nifas. Dia nak baca Quran mesti suci. Pendek kata, bulan Ramadan ni kalau kita suci daripada haid dan nifas bagi golongan wanita ni, dia boleh melaksanakan semua ibadat dalam bulan Ramadan. Dan perempuan ni biasa dia akan rugi kalau dia mari haid. Sebab tarawih tak boleh, puasa tak boleh juga. Ni Allah Ta'ala beri kepada wanita ni, dia tidak boleh puasa. Ada tempat yang mana dalam masa sebulan tu dia tidak berpuasa. Tapi bagi orang lelaki tak ada masalah. Orang lelaki tak ada masalah. Tarawih lah tiap-tiap malam. Tarawih lah dia sampai ke 20 rakaat pun. Kita laksanakan ibadah bulan Ramadan ni dengan sepenuh hati, dengan seikhlas hati kita buat. Kerana kita nak mardatilah keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiada sah puasa mereka yang bersifat dengan lawang sesuatu daripada yang empat itu pada setengah hari. Lawang yang empat ni, Islam, berakal, gila tak puasa gila. Kalau buat-buat gila kena puasa. Dia mari tu batal. Dia mari gila batal. Dan adab dia hari tu. Sebab ia sudah tidak berakal pada ketika tu. Walaupun sekejap. Betul? Tak ada betul? Dia panggil gila khinzir tu lah. Sekejap-sekejap dia mari. Saya ingat ada kawan saya dulu seorang, tengah semayang, dia boleh buat bulatan atas jadah. Dia boleh buat bulatan atas jadah. Mari, dia mari. Dia duduk semayang, tengah duduk semayang tu, dia boleh bangun, dia buat bulatan, dia jalan buat bulat. So, dia bermusing. Dia mari gila. Dia gila betul lah ni. Ada setengah kita tu dia buat gila. Kadang dia buat gila tu. Tu lain hak tu. Dia tak gila tu. Dia buat gila. Tu dah masuk. Hak ni hak betul-betul gila ni. Maka batal lah puasa dia. Dia gila. Dia kena ganti balik lah. Kena ganti balik lah puasa dia tu apabila dia datang semula. Suci daripada haid dan juga nifas sepanjang hari. Maknanya sepanjang hari kita ni, kita kena suci lah daripada hadas yang besar. Hadas yang besar. Kerana dikias dengan sembahyang. Dikiaskan dengan sembahyang. Maknanya hukum puasa ni dikias dengan sembahyang. Sembahyang sama lah. Maknanya tak boleh makan, tak boleh minum. Kita sembahyang tak boleh makan, tak boleh minum. Kalau sembahyang ni kita makan dan kita minum, batal lah sembahyang kita. Ketuk batal sembahyang. Ni kita tahu belaka ni. Ketuk, kecing,
Bahasa Terengganu kita ni, ketuk kecing. Dengan tidak sengaja, ketuk kecing ni. Ada orang dia sakit apa? Sakit prostat dia tau. Beri tak makan lain yang habis. Tiba-tiba basah je. Berjeruk basah. Maka ni golongan ni batal lah sembahyang dia. Batal sembahyang dia. Kalau dia puasa tak batal puasa. Kecil apa, jangan kata kecil batal puasa. Kita kiaskan ni dari sudut kita ibadat ni, tak boleh sembahyang ni, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh dia ni dalam keadaan hadap so. Hadap so. Dan disyaratkan bahawa jatuh puasa itu pada yang lain daripada 2 hari raya dan segala hari tasyrik. Kerana hadis Al-Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil fitri wan nahri. Artinya melarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada puasa pada hari raya fitrah dan hari raya korban. Tak boleh puasa pada hari raya puasa dan hari raya korban. Tidak ada puasa pada hari itu. Jadi sebab tu apabila kita kata Aidilfitri, hari raya pertama tu, kita sebut raya dah ni. Puasa dah lagi. Tak apa. Kita nak kabur raya hari pertama tu. Bangun pagi sebelum pergi ke sembahyang hari raya Aidilfitri, kita mesti disunatkan untuk makan sedikit. Makan sedikit. Pada hari raya Aidilfitri. Disunatkan kita makan sikit, jangan makan banyak, makan sedikit. Makan sedikit baru kita pergi sembahyang sunat hari raya Aidilfitri. Nak menunjukkan bahawa hari itu kita tak puasa dah hari itu. Hari itu kita sudah tidak berpuasa. Kena makan sikit. Sunat hukum dia. Dan hadis Nabi, hadis Muslim daripada Nabi SAW, ayyamu mina ayyamu akli wa syurbi wa zikrillahi ta'ala. Bermula segala hari mina itu hari makan dan minum dan zikrullah. Kena makan hari tu. Mana kita duduk mina ni tak puasa. Makan. Orang duduk sini je kita puasa 11, 12, 13. 11, 12, 13 orang sini puasa hari tasyrik. Dan pada yang lain daripada hari syak dengan ketiadaan sebab, kerana perkataan Umar bin Yasir radhiyallahu anhuma, man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa puasa ia pada hari syak, maka sesungguhnya telah mendurhaka ia akan Abu Qasim. Abu Al-Qasim ni dia merujuk kepada Rasulullah SAW. Dia sudah mendurhaka kepada baginda. Jadi dah boleh kita puasa hari syak ni. Saya saja nak puasa teh lu hari 30 Syakban, esok start 1 Ramadan, hari syak. Hari syak ni hari 30 Syakban. Esok start puasa 1 Ramadan, hari ni teh lu puasa. Takut dak jakat esok. Dah boleh hari syak tu, dah boleh kita puasa. Kita puasa kena 1 Ramadan. Hari tu dia tidak benar kita puasa. Ni menceritakan dia oleh At-Tirmizi dan lainnya. Adapun dengan sebab yang menuntut ia akan puasanya seperti qada dan nazar, maka harus puasa padanya. Qada dan nazar harus baginya puasa. Mana harus ni boleh puasa. Hadis Muslim disebut la yuqaddimu ramadana bisaumin yaumin aw yu'maini illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Artinya jangan mendahulukan kamu akan Ramadan dengan puasa sehari. Puasa hari syak tu sehari sebelum tu, atau 2 hari, kecuali seorang lelaki yang ada ia mempuasakan akan puasa, maka hendaklah puasa ia akan dia. Dikiaskan dia yang apa ni,
Sebab pada apa ni puasa tu, iaitu dia dah biasa dah puasa. Contohnya kita buat 30 Syakban tu jatuh hari Khamis. 30 Syakban tu, hari Syak tu jatuh hari Khamis. Dan hari Khamis ni, hari Khamis ni puasa sunat. Dan dia biasa puasa sunat hari Khamis. Sudah biasa dah. Maka harus bagi dia puasa. Kali nak puasa. Dia biasa dah. Ni kita agak ke 29 hari Ramadan tu je. Tahu? Nak Syawal pun tak benar. Baiknya tinggal. Tapi kalau dah dia biasa, dia biasa ni tak boleh. Jadi dah sedap maknanya. Macam kita membayang awal waktu tau. Kita membayang subuh awal semua. Tiba-tiba jatuh hari tu, lewat. Dah sedap. Puasa hari tu jadi cara dak pakar hari tu sehari. Gitu. Wak benda tu dak kena, wak benda ni dak kena. Jadi dak kena belaka puasa. Kita biasa membayang zuhur awal. Tiba-tiba hari tu membayang lewat. Membayang lambat. Macam benda dak kena je. Dia capung pula, kita dak ingat pula. Sebab terlalu biasa dah membayang awal. Kita dak membayang pukul 3, pukul 2 tengah dak membayang. Maknanya membayang awal semua. Membayang awal semua. Jadi kita puasa macam ke tak ada rasa apa-apa, dan kita dah ingat kita dak membayang. Tapi kita puasa susah hati. Benda aku dah buat. Rupanya dak membayang zuhur. Oleh kerana kita tu membayang awal semua. Dan orang hak membayang lambat semua ni, memang dia kalau dekat-dekat 6 asar tu baru dia gaduh. Dia baru cari kat mana surah, kat mana nak ambil membayang, masa tu baru dia gaduh. Sebab dia sudah dibiasakan dengan gitu cara kaedah dia, kehidupan dia. Ada biasa. Sunat-sunat dalam puasa ni. Sunat-sunat dalam puasa. Sebab kita nak jemput puasa ni. Yang pertama sekali, sunat-sunat dalam puasa ni, kita makan sahur. Sunat makan sahur. Dan mentakhirkan sahur tu. Orang dak sahur pukul 11 malam dah. Golongan muda kita hari ni, dia nak sahur, buat majlis program sahur. Tapi dia malah nak bangun pukul 4. Akhirnya dia sahur pukul 10 malam. Dia sahur pukul 10 malam, tak jadi. Dia kena sahur takhir tu. Dia mentakhirkan 1/3 akhir malam. 1/3 akhir malam. Maknanya pukul 3, pukul 4, pukul 5 tu. 1/3 malam, tak akhir malam. Kita sahur ni. Sahur takhir. Dan sunat kita menyegerakan berbuka apabila yakin jatuh matahari. Kalau tak yakin, jangan. Tuan-tuan, kita pernah terima suatu aduan. Maknanya sebuah surah tu dia bang awal. Bang awal. Maknanya bang awal. Salah bang. Ya, bang awal ni bukan awal ni. Batal puasa gitu. Negatif mula. Jangan marah ke Tok Bilas yang ke dia. Awal ni dia tak nampak. Mata tak nampak. Takwing tu kecek tau. Aluh. Lepas tu surah ni kadang-kadang tak ada jang macam kita ni. Jang tulis besar bunyi totak bunyi. Tahu, bunyi kuat. Tahu, asal ustaz ngajar dalam amuan ni, dia pun setting suruh bunyi. Nak suruh berhenti awal. Suruh ustaz ngajar tu berhenti awal. Dia setting awal. Jadi bila dia bang awal, dah masuk waktu lagi. Pasal kita bakar atas sifat dia. Tak bila bang tu kok. Kita hak liu dari tadi kita. Air tebu ke air tuak? Berengah rabang tu kau. Tak mudah Gok. Dah sudah bahawa dah bang lagi pada ketika tu. Dah masuk waktu lagi. Dah jatuh kita tari.
maka batal lah puasa kita, sebab kita buka awal daripada masuk waktunya. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kata apabila yakin jatuh matahari, jatuh yakin, kita banyak alat lah ni, telefon ada, radio ada, dan kita kena tahulah. Dan saya kira kalau hari mula-mula puasa ni, kita apa mana waktu pukul berapa kita buka, waktu kita buka tu. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun sebut bahawa ada dua kegembiraan bagi orang berpuasa ni. Yang pertama sekali ketika dia berbuka, dan yang keduanya apabila dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Dua ketika yang mana orang puasa ni gembira. Kegembiraan yang ada pada orang yang berpuasa. Jadi ketika kita buka ni, kita suka beraya-raya kalau kira nak buka ni. Nak tunggunya masa nak masuk waktu ni. Dan ketika mana kita nak buka tu, kita dah rasa dah lapar dahaga. Sebab apa? Sebab pada ketika itulah kita menunggu saat untuk kita boleh makan dan minum. Kita boleh makan dan minum. Jadi kena pastikan tuan-tuan, apabila kita puasa ni, kita kena pastikan kita betul-betul yakin bahawa masuk waktu pada kita nak berbuka tu. Jangan ada mai bang lagi, bang kedok. Kita betul-betul yakin. Dan hadis Al-Bukhari dan Muslim disebut, tasahharu fa inna fil sahur barakatu wa la yazalun nas bi khairin ma ajallul fitr. Wa zadal imamu Ahmad wa akharu sahur as-sahur, makan sahur oleh kamu kerana ada pada makan sahur itu barakah. Sahur tu berkat, ada barakah. Dan sentiasa manusia dengan kebajikan selama menyegerakan oleh mereka itu akan berbuka. Dan mentakhirkan mereka itu akan makan sahur. Ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad tambah lagi dengan ayat yang terakhir itu, wa akharus sahur, mentakhirkan sahur. Baik, hadis ni dia sebut di sini makan sahur ni ada barakah. Sebab orang yang bukan Islam, dia puasa, dia tak sahur. Dia puasa, dia pakai puasa, tak ada sahur. Kita ada sahur. Nak menunjukkan ketika mana ada perbezaan benang putih dengan benang hitam. Macam ayat tadi, mula-mula tadi saya sebut, hadis pertama tadi. Nak menunjukkan bahawa ada benang hitam, ada benang putih. Nak beza antara ketika mana boleh makan dengan ketika tak boleh makan. Boleh makannya pada sebelum subuh, tak boleh makannya selepas subuh. Tak boleh makannya sebelum maghrib, boleh makannya selepas maghrib. Ada hitam putih tu kan? Kita nampak ada hitam putih tu. Ada perbezaan. Ada perbezaan antara keduanya. Dan kita mentakhirkan sahur. Makan sahur ni walaupun takhir, walaupun kita makan minum air masak dengan sebiji tamar, 2 biji tamar, 3 biji tamar kita makan. Dan kalau kita tengok kajian doktor sendiri ni, saya dengar ni doktor ayat, bukan saya cakap saja ni. Doktor kata orang yang pakar dalam kesihatan ni, dia kata cukup dengan kita makan 6 biji buah kurma, kita sahur tu cukup dah untuk maintain glukos, gula dalam badan kita sehingga koptan. 6 butir makan buah kurma adalah makanan sunnah lah. Nabi makan buat buka, buat sahur, buka dengan tamar, makan tamar. Sebab tu kita makan buka puasa ni, kita berbuka dengan buah tamar dulu, makan buah kurma dulu. Tak kira kurma mana pun, ajwah, mekjo ke apa pun, janji tamar, buah kurma kita makan. Makan buah tamar tu dulu. Nak menunjukkan bahawa baginda SAW dia mementingkan cara pemakanan yang baik. Cara pemakanan yang baik. Ini yang disebutkan oleh pakar-pakar perubatan lah. Cukup 6 biji kita makan untuk mengekalkan gula dalam tubuh kita sehingga ke petang tak rasa lapar.
nauti makan. Makan tu kerana nak dapat barakah daripada kita bersahur dan kita berbuka. Sanda orang dia, yang kita kata sunat buka dengan wakema ni, watama ni, iza kana ahadukum shaiman falyuftir ala tamari fa illam yajid tamra fa ala al-ma'i fa innahu tahur. Apabila ada seorang kamu puasa, maka hendaklah berbuka ia atas tamar, maka tamarlah. Maka jika tiada mendapat ia akan tamar, maka atas air, minum air. Air masuk. Kerana bahawa air itu menceritakan ia oleh Imam At-Tirmizi, dan mensahihkan dia. Bahawa puasa ni kita buka tak ada tamar, minum air masuk. Minum air. Sebab air ni suci. Dan sunat daripada pihak puasa meninggalkan akal yang keji seperti berdusta ni cakap nawak, cakap lebong, berdusta. Dan mengumpat, dah sebut dah tadi, mengumpat tadi, ngadu domba, jadi batu api, maki. Jangan bulan puasa ni. Bulan puasa ni ramai rimah bintang, rimah kumbang, ada ramai jadi rimah. Bulan Ramadan ni jangan kita sekali-kali kita ni maki, mengkeji. Puasa sangat, tapi kemarahan tak boleh nak kawal. Kemarahan tak boleh nak kawal. Orang yang hebat ni, orang tu dia boleh kawal kemarahan dia. Orang yang hebat ni boleh kawal kemarahan. Dalam keadaan apa pun dia boleh mengawal kemarahan dia. Dia tetap bersabar. Jenis kita ni tak boleh nak sabar. Tak boleh nak sabar. Bawa kereta tak boleh nak sabar. Pergi kerja, lambat lah kereta ni, lambat lagi ni. Kita tak boleh bersabar. Kita turun lambat, akhirnya kita ni tak boleh nak jadi orang yang sabar. Mulut kita cacah, duk kata, duk maki kat orang, saja je puasa kita. Kalau kita puasa. Sebab tu tuan-tuan, puasa ni kena jaga mulut kita. Jangan ngadu domba, jangan ngupak, jangan jadi kita ni orang yang cucuh api, nak suruh orang naik marah. Jumpa mamak, dia kata kedal lah. Kalau jumpa kedal lah, dia kata mamak kata kedal lah. Akhirnya balah dua tu. Kita jadi tukang batu api, ngadu domba. Sekalipun ada ia haram dengan ditilik kepada dirinya, kerana Al-Bukhari sebut malam yada' qaulan zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa tiada meninggalkan ia akan perkataan dusta, cakap nipu, cakap dusta, dan mengerjakan dengan dia, maka tiada bagi Allah hajat pada meninggalkan ia akan makanannya dan minumannya. Artinya tiada baginya iktibar pada sisi Allah Ta'ala. Tak ada iktibar bagi dia. Maksud pada Allah kata ni tak ada makanan dan minuman bagi dia. Tak ada iktibar bagi diri dia. Sedangkan kita puasa ni, kita nak mengharapkan kita ni rasa rendah diri, rasa kita ni hampir, rasa kita ni rasa perhambaan kita kepada Allah Ta'ala. Kita rasa kita ni sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat kita rasa kita ni hamba. Allah Ta'ala tu Tuhan kita. Kita ada rasa sifat tu. Biar kita rasa bahawa bila kita puasa, kita lapar, ni lah aku ni kalau tak makan gini jadi. Rasa dah orok, padahal tak ada benda-benda pun puasa ni. Buat sekadar sehari je, siang hari je. Kalau tak makan 3 hari sungguh. Sehari je. Tapi kita dah boleh rasa dah tak boleh makan, tak boleh minum. Dalam masa yang sama, kita boleh fikir sahabat ataupun saudara-saudara kita yang tak ada makanan. Kita bulan puasa makanan banyak. Akhirnya jadi membazir. Al-mubazir ni, bazir ni ikhwan syayatin, sahabat saudara kepada syaitan. Jangan kita bazir bulan Ramadan walaupun sedikit. Makan dengan cukup-cukup sudah. Tapi kalau kita masak banyak dengan harapan, dengan perasaan kita ni, kita nak beri ke jiran kita sebelah rumah. Zaman dulu ia ada sistem batal zaman dulu.
Ni pun ada lagi, kapur kita pun ada lagi, raya kakak umur ada lagi. Sistem bata. Maknanya kita buat ondeh-ondeh, kita tahu mau dia buat ondeh-ondeh. Dia pun balah pula, tepuk kapur. Jatuhnya. Esok kita tahu tu Haji Serbang, lusa dia buat hari tepuk bunga. Jangan lagi dia tak mari atas kita jangan kata umur dia. Jangan ada sifat tu sudah. Sifat nak belawang. Nak suruh dia mari atas pula. Jangan. Mana ada lebih kita beri, ada lebih kita beri, ada lebih kita beri. Kita beri kepada jiran-jiran kita ni. Beri orang buka puasa, besar pahala dia. Tapi tak lapuk pahala dia. Dan lagi dan sunat kita meninggalkan berbekang. Kerana hadis Nabi aftarul hajimu wal mahjum. Membuka puasa orang yang berbekam dan yang dibekam, yakni melintangi keduanya bagi membatalkan puasa. Kerana yang membekam itu terkadang terlajak darah itu ke dalam rongga-rongga, dan yang dibekam itu lemah kekuatannya disebabkan keluar darah daripada badannya. Maka terkadang membawa ia akan dia kepada membatalkan puasa. Takut-takut membatalkan puasa dia. Bukan bekang tu batal. Takut-takut jadi batal puasa dia. Sebab terkeluar sesuatu daripada rongga dia. Terkeluar sesuatu daripada rongga dia. Takut-takut terbatal. Bukan batal puasa kan. Dan disunatkan meninggalkan keinginan yang tiada membatalkan ia akan puasa. Seperti mencium bunga yang harum. Sunat-sunat kita tinggal. Bukan kata ada cium. Bukan kata ada cium. Bunga kita cium, kita takut. Keinginan tu bukan kata batal puasa kita cium dah, tapi disunatkan meninggalkan. Takut keinginan yang tiada membatalkan ia akan puasa. Takut keinginan tu menyebabkan naik keinginan dia tu jadi batal puasa. Dan mendengar nyanyi kerana barang yang ada padanya daripada bersenang-senang diri yang tiada munasabah ia dengan hikmah puasa. Dek nyanyi gimari, dek dengar lagu yang boleh menyebabkan dia hilang daripada taqarrub, hilang dia ni kepada ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Sunat kita tinggalkan perkara ni. Sunat kita tinggalkan perkara ni. Perkara-perkara yang kita jadi tak sedar, tak ingat kita ni puasa. Dan sunat mandi junub pada malam. Sunat mandi junub pada malam, maknanya belum tari naik tu sunat dah kita mandi. Sunat, perkara sunat. Supaya ia atas suci daripada permulaan puasa. Sebab ada ke orang maknanya orang bang subuh baru nak mandi junub. Baru nak mandi junub. Ia kena sunat. Sunat ni sebelum daripada orang bang subuh tu. Kita kena mandi dah. Sunat. Hukum dia sunat. Dan kalau lepas daripada orang bang, dia mandi, dah batal lagi puasa dia. Dah batal lagi puasa dia. Dia boleh lagi mandi. Lepas tu sembahyang subuh. Dan kalau dia tak mandi, maknanya dia tak main subuh tu. Mandi tak mandi, pukul 9 pagi mandi. Sahih subuh tak sembahyang. Mana boleh sembahyang tak mandi jenuh lagi. Dan sunat membanyakkan berkata pada mengiringi berbuka, Allahumma lakasumtu wa ala rizika aftartu. Kerana Nabi SAW ada berkata ia akan yang demikian itu. Maknanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin ni, ataupun Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu ni, sebelum daripada kita nak buka, kita baca semua ni. Duk saja kita baca ni, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Kita baca semua. Kalau kayak gini nama lagi, nama tahu nama tau. Sejak surah buat nama lagi, dia baca tahlil. Dia baca tahlil. Tak apa, tahlil pun tak apa kau. Tapi selepas pada tahlil tu, sementara kita nak buka tu, kita baca semua Allahumma lakasumtu wa bika amantu, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu.
Kita baca semua ni doa ni, doa orang puasa ni. Jadi kalau boleh lah, kalau boleh kita buatlah baca Quran ni pada bulan Ramadan ni. Hak mana hak dak pandai, cara dak pandai. Saya nak cerita pada tuan-tuan, sejak saya tu ada seorang pak cik tu. Pak cik ni saya tahu dia dak pandai baca Quran. Dia dak pandai baca Quran. Tapi mungkin barangkali dia mengambil apa yang saya sebut semua, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Saya sebut semua ayat ni. Dah bacalah Quran ni, quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kalau dak anda baca Quran mungkin jadi orang dengar. Fastami'u. Jadilah kamu ni orang yang mendengar orang baca Quran. Dan saya pasang dia tak pandai baca Quran ni sebab dia nak dengar kita, dia nak baca Yasin tak boleh. Dia satu hari tu dia pegang Yasin tu balik. Nampak tak? Yasin tu balik. Yasin tu patut kita pegang gini, jadi gini pegang. Balik. Surah Yasin tu balik. Tapi saya nak ambilnya satu benda, dia akan tunggu sampai kesudah. Kalau kita buat tadarus malam-malam tau, apa kesudah dia tunggu. Dan saya faham dah jawapan dia. Dulu baru-baru dulu saya faham dah. Maknanya tanya mari pak kita ngaji tak? Dah ospek je. Malam kedua pun dah ospek kak. Saya pun senyap ah. Maknanya saya faham dah. Dia dak pandang ngaji tapi dia nak dengar kak orang ngaji sebab dia dak pandang ngaji. Itu. Jadilah kita orang yang mendengar. Tapi ngaji baca Quran ni kena pandai. Dalih kata dak pandai. Takkan kita mati lagi malaikat tanya kita nak jawab kita dak pandang ngaji. Mau hidup 40 tahun, 50 tahun, buat benda apa atas dunia? Ngaji tak pandai. Buat benda atas dunia. Kita nak jawab sibuk cari pitih. Tak boleh nak sebut cari pitih ni. Sebab orang hak pandang ngaji pun cari pitih juga. Sebab tu tuan-tuan, ada masa lagi ni untuk kita belajar Al-Quran. Sedikit demi sedikit, insya-Allah. Orang yang berkehendak mantu di Al-Quran, orang yang berkehendak nak baca Quran ni, Allah Ta'ala akan buka jalannya untuk ke syurga. Orang yang belajar berkehendak dia ni nak belajar satu benda, Allah Ta'ala akan buka jalan pada dia. Jadi belajar ngaji. Dan alhamdulillah boleh baca Quran daripada dak anda sikit. Mana kurang-kurang kalau dia mati pun Allah Ta'ala ambil nyawa dia, boleh jawab mana aku belajar masa atas dunia dulu. Dan kita tahu bahawa Allah Ta'ala kalau tak hanya kita beritahu dah. Sebab dia maha mengetahui. Dah, dia tahu dah. Tapi kita kena ingat bila mati lagi Allah Ta'ala tanya kita ni ngaji ke dak? Baca Quran ke dak di atas dunia? Jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan, saya harap adalah orang ngaji. Ngajilah. Ambillah sedikit masa. Dalam banyak-banyak 24 jam. Takkan kita tak boleh nak beri masa pada Allah Ta'ala sekejap dalam tempoh 40 minit hingga sejam untuk sama-sama kita baca Quran. Kita buatlah perkara ni. Walaupun saya rasa hati tuan-tuan ni berat nak baca Quran bulan Ramadan ni. Berat. Tapi fadilat dia besar. Fadilat dia besar. Saya nak gambarkan pada tuan-tuan fadilat yang besar ni sesuatu yang kita dapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Maknanya esok kalau kita pergi cocok kad di bank tu, PT kita jadi banyak. Saya rasa kita akan tinggal kerja-kerja lain. Kalau katalah tadarus Quran ni malam-malam ni, siapa tadarus Quran, scan macam Mas Sejahtera tu scan, baca Quran malam tu, habis jam esok teragi cocok tengok PT ada tak? Ada. Saya kira ramai orang akan baca Quran. Itulah bandingan saya nak buat. Besarnya fadilatnya apabila kita nampak jumlah-jumlah pahala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dengan kita baca Quran ni. Gitu. Perbandingan yang saya buat dengan dunia kita hari ni. Jadi kita berhenti situ dululah. Pada malam ni kita sambung pada masa-masa akan datang. Jadi itu perkara-perkara yang disebut pada malam ni, iaitu sunat-sunat dalam ibadah puasa kita bulan Ramadan ni. InsyaAllah kita jadikan Ramadan ni Ramadan yang terbaik untuk kita.
Ramadan ni Ramadan yang memberikan kesan yang sangat besar kepada kita. Apabila kita duduk Ramadan, keluar Ramadan nanti kita jadi Muslim yang orang yang betul-betul mengharapkan keredaan daripada Allah SWT. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu